Hai murid-murid, bersama kita dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Sekarang kita akan teroka tajuk kata majmuk. Baiklah, sebelum tu cikgu nak cerita tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menyeraikan 6 kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat mengisi 5 kata majmuk mantap di tempat kosong yang sesuai dengan petikan. Baiklah, kita akan belajar tentang kata majmuk. Cikgu akan fokuskan pada kata majmuk. Untuk belajar kata majmuk ni, cikgu bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan, kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Kita tengok pengenalan. Untuk pengenalan kata majmuk ialah kata majmuk ialah rangkaian 2 atau lebih kata dasar yang membentuk satu perkataan baru. Macam mana tu ya? Okay, kita tengok. Bila dia kata rangkaian 2 atau lebih, kita akan nampak satu perkataan ditambahkan dengan perkataan yang lain mendapatkan satu perkataan baharu. Okey, itu adalah cara pembentukan kata majmuk. Macam mana ya proses nak tambah kata ni? Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ialah baju tidur. Perkataan baju ditambahkan dengan perkataan tidur dapat menghasilkan satu perkataan baru yang membawa satu makna, iaitu baju tidur. Okey. Perkataan baju tidur ni adalah kata majmuk yang di mana merupakan kata nama. Baju tidur kita yang kita bawa tidur malam-malam tu. Itulah baju tidur. Macam mana nak dapatkan kata majmuk baju tidur tu? Perkataan baju ditambahkan dengan perkataan tidur. Okey. Tengok contoh kedua. Beritahu. Tu adalah kata majmuk kita, iaitu beritahu. Perkataan beritahu ni dia membawa satu makna yang baru, iaitu beritahu. Okey. Macam mana nak hasilkan perkataan beritahu ni? Okey, perkataan beri ditambahkan dengan perkataan tahu dapat menghasilkan perkataan beritahu. Perkataan beritahu tu perkataan yang baru. Kata dasar dia asalnya dari perkataan beri dan perkataan tahu. Faham dah kan? Tak apa. Kalau dah, tak apa, kita pergi yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu kata majmuk bebas. Okey. Kata majmuk bebas ialah 2 kata yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baru yang ditulis secara terpisah. Okey. Cikgu nak kamu semua tekankan perkataan ni ya. Tekankan maklumat ni. Ditulis secara terpisah. Okey. Kata majmuk bebas ditulis secara terpisah. Ni contoh kata majmuk bebas. Cermin mata. Kamu nampak kan ejaan cermin mata tu adalah terpisah. Tak tadi contoh cikgu tunjuk pun ada yang rapat kan. Ni pula tak rapat. Kenapa situ. Okay, inilah dia contoh bentuk kata majmuk bebas sebab dia tak rapat. Kalau kata majmuk yang lain ada yang rapat kan. Tak apa, nanti kita belajar lagi. Kita tengok yang ni dulu. Ni perkataan cermin ditambahkan dengan perkataan mata menghasilkan perkataan cermin mata. Okay, ni kata majmuk bebas. Dan bentuknya kita boleh lihat dia terpisah, dia tak bergabung. Seterusnya, contoh yang lain, meja makan. Okay, meja makan ni pun adalah kata majmuk bebas sebab dia bebas lah. Ni kan perkataan lain ditambahkan dengan perkataan lain menghasilkan satu perkataan baru, iaitu meja makan. Perkataan meja adalah meja, kata nama, dan makan adalah kata kerja, makan, menghasilkan meja makan. Kita tengok contoh ayat. Mungkin nak lagi jelaskan. Okay. Ayat yang ada kat sini, Yaya mengucapkan terima kasih kepada Bobo Boy kerana telah membantunya membuat kuih. Okey, kat sini nampak kan kataan terima kasih. Terima kasih yang dimerahkan ni, yang ditekankan oleh cikgu ni adalah kata majmuk bebas. Dan kamu pun boleh nampak kan dia jarak kat sini, ada ruang, dia terpisah. Okey, tak apa.
Dah faham kan kata majmuk bebas? Kita teruskan ke kata majmuk mantap. Terbaik. Okey, kata majmuk mantap. Okey, kata majmuk mantap ialah dua atau lebih kata yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara bercantum. Okey, tadi kita highlightkan ditulis secara terpisah. Sekarang kata majmuk mantap ditulis secara bercantum. Kenapa dia tulis secara bercantum ya? Inilah persoalan dia. Kenapa ditulis secara bercantum? Sebab dia dah diiktiraf, dia dah dikira sebagai kata yang dah diterima sebagai kata baru. Mantap, dah lengkap. Macam tu. Contoh dia yang pertama ialah matahari. Perkataan matahari ni, kita semua tahu apa tu matahari kan? Matahari yang siang-siang tu, panas-panas tu, itulah matahari. Okey, macam nak membentuk kata matahari? Ni asal dia macam mana nak bentuk kata matahari tu. Dari perkataan mata ditambahkan dengan perkataan hari dapat menghasilkan perkataan matahari. Okey. Untuk kata majmuk mantap ni semuanya memang dieja rapat. Tak terpisah pun, dia bercantum je. Okey, contoh yang kedua kita tengok ialah kerjasama. Kalau kita eja kerjasama, jangan eja jarak ya, dia rapat. Perkataan kerjasama dia terhasil dari perkataan kerja ditambahkan dengan perkataan sama. Dapatlah perkataan kerjasama. Okey, kerjasama ni pun membawa maksud yang tersendiri, iaitu kerjasama, nilai kerjasama. Okey, seterusnya kita tengok ni contoh-contoh kata majmuk mantap yang ada. Selain daripada kata majmuk ni, yang kata majmuk mantap yang cikgu senaraikan ni, yang selain daripada tu semuanya kata bebas. Sebab dia jarak. Ni je yang rapat, yang lain tak rapat pun. Contoh yang pertama, kerjasama, antarabangsa, kaki tangan, setiausaha, warga negara, beritahu, tanggungjawab, Bumiputera, jawatan kuasa, sukarela, Suruhanjaya, Pesuruhjaya, tanda tangan dan matahari. Okey, kita tengok contoh ayat. Contoh ayat yang kita boleh buat di sini. Cikgu Papa menjadi guru sukarela di sekolah Boboiboy kerana beliau mengajar banyak subjek. Kan betul kan? Cikgu Papa dia ajar banyak kan subjek dekat sekolah Boboiboy. Dia ajar matematik, dia ajar pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani dan banyak lagi. Jadinya dia tu cikgu sukarela lah kira kan. Sebabnya cikgu Papa ni, Papa Zola ni, dia asalnya daripada game dan tiba-tiba keluar. Tiba-tiba lari ke Boboiboy pula. Tak apa, kita teruskan. Kalau dah faham kata majmuk mantap, kita dah faham kata majmuk mantap, kita dah faham kata majmuk bebas, kita pun dah tahu, kiranya kita dah tahu apa tu kata majmuk. Jadinya untuk lagi ke depan lagi yang kita cerita pasal Boboiboy juga kan. Jadinya kita tengok pasal Ying. Mari kita kenali Ying. Kalau cikgu kan cikgu suka Ying. Dalam karakter cerita Boboiboy ni cikgu paling suka Ying. Jadi mari kita kenali Ying. Okay, siapa Ying ni? Ying ni dia merupakan seorang pelajar yang cemerlang dekat sekolah dia. Ying dia memakai cermin mata. Cermin mata yang Ying pakai ni bulat. Nampak ni? Bulat. Lepas tu, Ying juga memakai jam tangan kuasa. Dia ada jam tangan kuasa, nampak? Seterusnya, Ying selalu bersaing keputusan pelajaran dengan Yaya untuk mendapat tempat pertama dalam kelas. Jadinya, untuk mendapatkan tempat pertama dalam kelas ni, Ying sentiasa ulang kaji pelajaran apabila pulang ke rumah. Ying sentiasa memberi kerjasama yang baik dengan guru dan rakan-rakannya. Okey, nampak tak? Dalam ayat-ayat ni cikgu dah guna banyak kata majmuk. Okey, mari kita tengok kata majmuk apa yang cikgu guna. Yang pertama, cermin mata. Ni pun cermin mata. Seterusnya, jam tangan. Seterusnya, ulang kaji. Seterusnya, kerjasama. Okey, kita pun dah kenal dah Ying. Kita pun dah guna banyak kata majmuk. Jadinya memang kita dah faham lah ni kan. Kata majmuk mantap, kata majmuk bebas. Okay, jadinya untuk menekankan lagi peneguhan, untuk menekankan lagi kamu punya pengetahuan,
Cikgu nak kamu semua siapkan latihan peneguhan yang cikgu bagi pautan dia atau link dia dalam grup WhatsApp. Ni muka contoh muka depan dia lah. Nanti kamu jawab lah. Lepas kamu dah jawab, jangan lupa hantar. Sekian saja pembentangan dari Cikgu Midah dan Bobo serta kawan-kawan. Terima kasih dan terbaik.